Terdapat satu sembahan orang Cina yang hanya wujud di Nusantara tetapi tidak di negara-negara lain. Ia dikenali sebagai Datuk Kong. Datuk Kong adalah patung sembahan yang paling banyak disembah oleh orang Cina khususnya di Nusantara. Dapat dilihat hampir ke semua rumah orang Cina yang menganut agama tradisi Cina akan memiliki Datuk Kong dengan pelbagai ukiran dan bentuk diletak di hadapan rumah dan kedai mereka. Ia dikenali sebagai dewa tempatan yang menjaga kesejahteraan, keamanan, kekayaan dan kesihatan. Cara untuk mengenali Datuk Kong adalah dengan melihatnya di luar rumah orang Cina. Terdapat sebuah altar kecil berbentuk rumah berwarna merah atau kuning yang akan diletakkan limau dan nanas beserta colok di hadapannya. Di dalam altar kecil ini akan didapati adanya patung-patung kecil, kebiasaannya adalah nama orang Melayu. Konsep sembahan ini berasal dari asimilisasi di antara kepercayaan masyarakat Cina dengan kepercayaan sebahagian orang Melayu terdahulu. Di mana orang Cina sebelum datang ke tanah Melayu, mereka telah memiliki kepercayaan konsep dewa tanah atau dewa bawah. Yang mana dewa itu terdiri dari roh, yakni individu sama ada raja, orang dermawan, orang yang baik telah meninggal dunia. Lalu individu tersebut disembah dan dianggap sebagai roh yang akan menjaga mereka di sekitar daerah tersebut. Ia dikenali sebagai Tudi Shen atau Tudi Gong. Setelah kedatangan orang Cina ke tanah Melayu, kepercayaan Tudi Gong juga turut dibawa bersama. Pada masa yang sama, mereka melihat sebahagian orang Melayu memiliki kepercayaan yang hampir sama yang dikenali sebagai Datuk Keramat. Yang mana konsep memuliakan Datuk Keramat ini juga memuja roh orang soleh yang meninggal dunia sama ada di kubur dan kawasan tertentu. Sebab itu terdapat cara pesanan orang Melayu dulu-dulu yang mahu lalu kawasan hutan maka minta izin dengan datuk dan nenek. Datuk, Nek, cucu tumpang encing. Datuk yang dimaksudkan di sana adalah semangat roh keramat yang menjaga kawasan tersebut. Oleh demikian itu, konsep terbentuknya Datuk Kong ini adalah hasil gabungan, yakni sinkretisme di antara kepercayaan animisma orang Melayu terdahulu dengan memuja Datuk Keramat dengan kepercayaan orang Cina yang menyembah Tudi Gong, satu dewa penjaga kawasan yang sedia ada di dalam kepercayaan masyarakat Cina dahulu. Lalu asimilisasi dari kepercayaan ini terbentuk konsep kepercayaan Datuk Kong yang rata-rata orang Melayu telah meninggal dunia. Mengikut kepercayaan orang Cina, keramat memerlukan pemujaan dari manusia. Mereka tidak mengira sama ada orang-orang itu dari kalangan orang berlainan agama dengannya, kerana mereka hanya melihat hati yang baik atau roh yang mencapai makam yang tinggi yang dikira telah bergabung dengan elemen Tuhan, yakni alam. Di kuil Datuk Kong, mereka akan menjamu makanan halal jika yang disembah itu adalah orang Melayu. Dan ia akan diletakkan kopiah dan songkok di sekitarnya. Kadangkala kuil Datuk Kong juga akan berbentuk kubah seperti masjid bagi melambangkan roh Datuk Kong itu merupakan orang Islam. Mereka percaya Datuk Kong yang merupakan salah satu cara mereka berdoa untuk mereka mendapatkan kebaikan dari rohnya. Dengan istighosah atau meminta dengan roh orang soleh ataupun orang baik. Mereka akan memiliki satu ritual menurun. Seseorang akan melakukan ritual tertentu dengan asap kemenyan, bacaan mentera sehingga dia dirasuk oleh roh Datuk Kong. Lalu dia akan bercakap mewakili Datuk Kong. Lalu individu tersebut akan memakai pakaian Melayu dan di saat itu dia akan menulis azimat dan memberi restu kepada orang yang meminta dengannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Datuk. Pada setiap perayaan Islam atau hari keraiyaan orang Melayu, mereka juga akan menjamu dan melakukan ritual meraihkan hari raya bersama dengan Datuk Kong. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Puaslah. Barang tak mania sikit saja. Kepercayaan masyarakat Cina memahami bahawa alam dunia ini hidup bersama dengan Tuhan dan roh. Manakala akidah Islam pula memahami bahawa Tuhan tidak mendiami bersama ciptaannya di alam ini.
Sehubungan itu di dalam Islam juga memiliki konsep makhluk jin yang turut hidup bersama dengan manusia, tetapi mereka di alam ghaib yang boleh merasa orang dan menurun. Akan tetapi kerap kali hal itu disangka dirasa oleh roh individu-individu tertentu, lalu diminta pertolongan dengannya. Firman Allah di dalam Al-Quran yang menyebut, وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا